Ya, kita tahu semalam Malaysia sekali lagi merekodkan angka tertinggi bagi kes baru COVID-19 dan juga jumlah korban sebanyak 24,599 jangkitan baru serta 393 lagi kematian dilaporkan semalam. Ramai yang menyuarakan kebimbangan susulan peningkatan kes yang masih melebihi 20,000 kes harian. Tetapi dengan kelonggaran demi kelangsungan ekonomi sosial yang diberikan, adakah ini antara penyumbang utama kes semakin meningkat? Untuk membincangkan perkara ini, kita terus bersama pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Gigi. Ya, Prof, persoalan utama kini, Prof, adakah kita perlu bimbang dengan trend jangkitan seperti ini atau ia bukan lagi satu penanda aras yang perlu dibimbangi kerana majoriti kes adalah kategori 1 dan 2 seiring kadar vaksinasi, dan adakah kadar seperti ini selaras dengan keadaannya yang digambarkan sebagai endemik? Kalau kita lihat data yang sedia ada, pada pandangan saya ia masih belum memberikan kita satu keadaan untuk berasa lega, ya. Sifat ataupun rasa berhati-hati itu perlu ada, yang mana kemungkinan jangkitan tu berada dalam pola tersebut kerana situasi semasa di negeri-negeri yang tertentu. Saya bagi contoh di Lembah Kelang, keadaan agak intens, iaitu jangkitan agak tinggi menyebabkan angka jangkitan kekal, ya, pada 4 angka dalam sekitar 5 hingga ke 7,000. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh hanya melihat pada angka jangkitan baru sahaja kerana BID, ya, angka kematian yang mendadak, ya, yang dibawa ke hospital juga masih dalam julat yang pada pandangan saya membimbangkan. Jadi sehubungan dengan itu, walaupun ekonomi telah dibuka, vaksinasi pada masa ini liputan yang agak menggalakkan, namun kita masih terus perlu berhati-hati dalam menangani keadaan bagi mengelakkan tularan dari terus berlaku. Satu maklumat yang saya terima dari lapangan, terdapat juga mereka yang mendapat jangkitan, ya, selepas memperolehi vaksin. Jadi situasi ini pada pandangan saya perlu ditangani dengan berhati-hati, iaitu bagi mereka yang hendak mendapatkan vaksin perlu memastikan mereka sihat, dan situasi di pusat pemberian vaksin juga perlulah selamat, ya, bagi memastikan mereka yang datang tidak dijangkiti, dan dalam masa yang sama mereka yang sudah divaksin perlu menanamkan sifat berhati-hati, ya. Maksudnya mereka boleh mendapat jangkitan walaupun sudah divaksin, dan perlu menjaga SOP seperti mana yang telah dinasihatkan. Ya, Prof, melihat pada fakta kes malam, Malaysia mencatatkan kes sembuh COVID-19 tertinggi dalam tempoh sebulan, iaitu sebanyak 22,657 kes pada Khamis. Adakah indikator ini dan kadar vaksinasi yang kini sudah merekodkan lebih 60% populasi dewasa lengkap vaksin yang perlu diberi penekanan ketika ini, Prof? Saya berpendapat kita perlu juga melihat kepada angka yang dimasukkan ke dalam ward, ataupun ICU, yang mana ia memberikan gambaran sebenar sistem perkhidmatan kesihatan kita. Saya ingin berbalik kepada soalan sebelum ini tentang endemik tadi tu. Situasi kita masih lagi belum, ya, mencapai seperti mana yang telah dilaksanakan di negara-negara Eropah. Sebab kita tidak boleh melihat pada angka sahaja, tetapi kita perlu juga melihat kepada sistem perkhidmatan kesihatan kita. Apabila satu keadaan yang mana sesuatu jangkitan ataupun penyakit berlaku dan kita punya sistem perkhidmatan kesihatan kita mampu menanganinya dengan cekap, ya, dan dengan baiknya, dan tidak ada masalah kepada sistem perkhidmatan kesihatan yang lain, maksudnya keadaan sudah kembali kepada normal. Jadi pada keadaan itu, angka-angka yang dicatatkan jangkitan baru besar kemungkinan adalah jangkitan ringan sahaja. Jadi dalam keadaan seperti itu, pada pandangan saya tidak menjadi masalah sekiranya kita mengambil keputusan, ya, mengatakan situasi telah kembali kepada keadaan endemik. Tapi dalam situasi sekarang, keadaan hospital kita masih sebahagian besar, ya, terkompromi, dan pendekatan, ya, untuk terus berjaga-jaga itu perlu sentiasa ada dan memastikan SOP sentiasa dipatuhi. Ya, Prof, antara lain, ya, apa yang disebut di media sosial atau mungkin ramai yang menganggap mengambil contoh apa yang berlaku di luar negara, kadar kes di United Kingdom dan Eropah juga sangat tinggi tapi mereka sudah hidup dengan agak bebas. Apa mungkin yang kita boleh fahami dalam keadaan itu dan apa yang boleh kita pelajari dari perkara itu, Prof? Pada pandangan saya, di sana kes-kes kebanyakannya adalah dalam kategori ringan, ya. Maksudnya majoriti walaupun kes dicatatkan tinggi,
gejala yang ditunjukkan ringan dan tidak memerlukan mereka dimasukkan ke ward ataupun ICU. Dan mungkin sistem perkhidmatan kesihatan mereka telah mampu menangani keadaan tersebut. Tapi di negara kita apa yang berlaku ialah selain daripada angka-angka yang dimasukkan ke hospital masih lagi dalam julat yang pada pandangan saya memberikan impak kepada sistem perkhidmatan kesihatan kita, angka yang saya sebut tadi membimbangkan ialah mereka yang meninggal dunia di rumah, angka BID. Kita lihat semalam 100 orang dan ia juga melibatkan sejumlah mereka yang mungkin tidak mampu mengakses ataupun pergi ke hospital dalam tempoh yang sepatutnya. Indikator tersebut sebenarnya pada pandangan saya agak sensitif, maksudnya perlu diberikan perhatian dan seandainya indikator tersebut berkurangan ataupun bertambah baik, situasi barulah kita boleh simpulkan sama ada kita setara ataupun tidak dengan keadaan-keadaan di negara lain ataupun tidak. Jadi dua indikator yang kita perlu lihat di sini ialah mereka yang dimasukkan ke ward ICU dan juga angka yang mereka yang meninggal dunia di rumah. Dan dalam masa yang sama pemantauan pada pandangan saya di rumah sepatutnya dan di tempat-tempat yang di luar PKRC lah perlu diperhebatkan bagi memastikan kematian di luar hospital ni dapat dielakkan. Prof, bercakap mengenai kadar kematian yang semakin meningkat, kadar BID juga semakin meningkat, brought-in death itu juga sangat tinggi. Kalau kita lihat fakta kes malam, 50 ataupun separuh daripadanya adalah terdiri daripada warga negara asing. Mungkin Prof ada nak bercakap mengenai apa sebenarnya langkah yang kurang tepat yang kita lakukan ketika ini yang boleh kita perbaiki? Saya berpendapat yang penting di sini ialah kesedaran di kalangan masyarakat yang mana mereka yang bergejala ringan tidak boleh memandang mudah terhadap manifestasi klinikal yang mereka hadapi. Perlu sentiasa berjaga-jaga dalam pemantauan dan memberikan tumpuan seandainya berlaku perubahan dari segi gejala klinikal. Dan saya juga mengharapkan sokongan masyarakat terutama kepada masyarakat bukan warga negara sebab pada pandangan saya kadang-kadang dari segi masalah bahasa, masalah sosioekonomi menyebabkan kadang-kadang sebahagian mereka tidak dapat akses ataupun pergi ke hospital mendapatkan rawatan seperti mana yang sepatutnya. Dengan bantuan NGO dan juga sokongan masyarakat sekeliling, pada pandangan saya ini boleh diatasi, membolehkan mereka ini dapat diberikan rawatan seperti mana yang sepatutnya. Dan saya berpendapat juga mungkin di kalangan mereka pemantauan digital di rumah mungkin menghadapi masalah yang saya sebutkan tadi dari segi bahasa, komunikasi dan sebagainya. Jadi untuk itu pemerkasaan masyarakat dalam membolehkan mereka ini dapat diberikan tumpuan mengelakkan kematian di rumah, kita harap ianya dapat dilakukan. Baik, terima kasih untuk ulasan bernas. Itu tadi pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Terima kasih untuk ulasan berkenaan